Baca hak sambungan balik hak bab sembahyang sunat qabliyah subuh tu, kita nak baca sedikit hak berkaitan dengan sunat angkat tangan. Hak sunat angkat tangan ketika takbiratul ihram. Muka surat 111. 118. Surat 118. Surat 118. Kalau kita duk sebut minggu lepas, minggu dulu ni lah berkaitan dengan angkat tangan. Kita ambil semula dalam kitab. 118. 118 petok yang kedua daripada bawah. Kemudian kalau sempat boleh kita masuk kepada hak sambungan pembicaraan qabliyah subuh. 118. Tarikh dia bila tu Mi? 118. Tarikh dia. Ha? Oh, Mi pun limpah le. Dan siapa ada tarikh? Siapa ada tarikh? Ha? Siapa ada tarikh? Ha? Berapa? 2014. Oh, 2014. Ha? Oh, bulan 2014. Oh. Hak jawab tu, hak ada dah tu. Hak tak jawab tu tak ada lagi belum dilahirkan lagi. 2014 tak lahir lagi. Hak depan pun tak lahir lagi, tak tahu lah. Ada ni? Oh, tak lahir juga lagi 2014. Oh, 2014 7 tahun ada. Ilmu lama-lama ni tak ingat lah pulaknya lahnya. Dia surat 118 petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa raf'u kaffaihi au ihdahuma inta asra rafa'al ukhra bi kashfin ay ma'a kashfihima wa yukrahu khilafuhu wa ma'a tafriqin asabi'ihima tafriqan wasata hazwa ay muqabila mankibaihi. Tanda molek situ tu. Hazwa ay muqabila mankibaihi, membetuli dua bahu. Hazwa ay muqabila muqabila mankibaihi. Dalam hadisnya kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi idza ftataha as-salah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengangkat akan dua tangan hazwa mankibaihi, membetuli dua bahu idza ftataha as-salah, bila Nabi takbir memulai sembahyang takbiratul ihram. Hazwa mankibaihi. Tengok kitab. Tengok kitab molek. Jangan tengok pada amalan orang, tengok kitab macam mana. Hak saya mengaji pondoknya tu guru ke, dengan ustaz pondok ke, guru pondok ke, ustaz pondok ke, tak jumpa lagi hak ajar supaya gistuh cuping telinga. Tak ada. Tak ada. Tu tengok hak dalam kitab. Jangan tengok amalan sesiapa, tengok dalam kitab. Kita mengaji kitab. Yang mengajar hanya hurah dalam kitab. Kalau kita kata hazwa, membetuli, dia mengajar, tak kena pegang. Kitab tak kata pegang, kita kata membetuli. Membetuli apa? Membetuli dua bahu je. Ini hak mazhab Syafi'i. Sunat mengangkat dua telapak tangan. Dua telapak tangan, dua tangan lah. Ini bahasa lama. Bahasa Persia Indonesia gitu juga tak? Angkat dua tapak tangan. Mana apa? Tapak je akak. Belakang tangan jangan angkat. Gimana? Dan angkat dua telapak tangan. Mana dua telapak tangan? Ni. Ini dua telapak tangan kan? Ini belakang tangan. Angkat telapak je. Tangan tinggal bawah. Ni. Dah angkat tapak tangan.
Mana pun ni, angkat dua telapak tangan, dua tangan ni depan belakang. Ada ni. Hak tu hak saya sebut berulang kali itulah. Aurah perempuan dalam sembahyang sekalian badan melainkan muka dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan ini dua tangan, bukan tapak ni. Itu bahasa lama. Sekarang ni angkat dua tapak tangan, angkat tapak je, belakang jangan angkat. Penimpala pula tukang ngaji. Tu ustaz, nak angkat tapak macam mana? Tangan tak angkat. Kira lah nak guna. Saya dah tahu nak buat. Dah kata angkat dua telapak tangan, mana angkat dua belah tangan. Angkat dua belah tangan. Itu sunat hay'ah. Ketika takbiratul ihram. Sunat hay'ah ketika takbiratul ihram yang ijma' ulama. Yang ijma' ulama. Dia dalam amalan furu' agama ni, pekoh contohnya nak cari ijma' tak ke semuanya lah. Tapi tak ni, angkat tangan ketika takbiratul ihram sunat, mana disyariahkan ijma' ulama. Ijma' ulama. Sehingga kan ada pandangan Daud Zahiri, pandangan Imam Auza'i, angkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram hukumnya wajib. Pandangan Daud Zahiri, pandangan Imam Auza'i, angkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu wajib rukun kauli, tu wajib rukun bacaan. Hak ni hak perbuatan angkat tangan ni. Kita sunat hay'ah. Ada pandangan Daud Zahiri, Auza'i wajib angkat tangan. Yang mana hadis angkat tangan ni ketika takbir ni 50 orang sahabat yang meriwayatkan, termasuk 10 sahabat yang wajib syurga meriwayatkan hadis Nabi angkat tangan ketika takbir ihram. 50 orang sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi angkat tangan ketika ihram, termasuk 10 sahabat yang wajib syurga pun meriwayatkan, menceritakan Nabi angkat tangan ketika takbir ihram. Itu ijma' ulama tu. Ijma' ulama disyariatkan. Kemudian kebanyakannya letak hukum sunat lah. Hak kata Daud Zahiri, Auza'i itu hak tu lah pandang hak kata wajib. Adapun angkat tangan ketika nak rokok, ketika nak iktidal, ketika bangkit dari tasyahud awal, khilaf ulama. Khilaf ulama. Nak bangkit daripada rokok, sunat angkat tangan. Imam Bukhari meriwayatkan daripada 17 orang sahabat yang meriwayatkan angkat tangan ketika bangkit daripada rokok. Tapi ada pula pandangan mengatakan tidak sunat angkat tangan selepas dia ketika kita nak rokok. Sebab ada orang menyatakan bahawa riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa aku melihat Nabi SAW mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, kemudian Nabi tak akak-akak dah lepas daripada tu. Tak ada nak rokok, tak ada angkat tangan. Nak iktidal, tak ada angkat tangan. Nak bangkit tasyahud, tak ada. Ada pandangan hadis, sebab ada hadis orang seumpama tu. Tapi hak jumhur, hak kebanyakannya, pandangan Imam Syafi'i, pandangan mazhab Hambali, jumhur daripada sahabat sunat juga angkat tangan ketika rokok dan ketika bangkit daripada iktidal. Mazhab Hanafi, Maliki tak ada sunat angkat tangan ketika nak rokok, ketika nak iktidal. Adapun ketika bangkit dari tasyahud awal, hanya mazhab Syafi'i sahaja sunat angkat tangan. Mazhab Hambali pun tak sunat dah angkat tangan ketika bangkit daripada iktidal. Ketika bangkit dari tasyahud awal. Yang kita kan 4 tempat angkat tangan. Ketika takbiratul ihram, ketika nak rokok, ketika nak iktidal, ketika bangkit dari tasyahud awal. Ketika takbiratul ihram, ijma' ulama. Ketika rokok iktidal, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Rokok dan iktidal.
Ketika bangkit dari Syawal, mazhab Syafi'i sahaja. Jadi kita ni 4 kali angkat tangan. Keempat-empat angkat tangan ni samalah. Angkat tu setara mana? Angkat tu sama. Cuma yang beza sikit ni bila kau angkat. Sebab bila kau angkat tu sendiri, masa angkat tu sendiri pun khilaf ulama dah. Sebab ada riwayat yang menceritakan Nabi kabbara summa rafa'a yadaih. Nabi takbir, kemudian Nabi mengangkat 2 tangan. Ada riwayat pula rafa'a yadaihi summa kabbara, mengangkat oleh Nabi akan kedua tangan, kemudian Nabi pun takbir. Dah bezanya kok mana takbir kemudian angkat tangan, angkat tangan kemudian takbir, bezalah. Kalau riwayat yang menceritakan Nabi takbir kemudian angkat tangan, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, maknanya tangan duduk bawah, Allah tu tangan pun angkat. Pada ni ada pun hak kata Nabi rafa'a yadaihi, Nabi pun angkat tangan siap-siap. Summa kabbara, kemudian barulah Nabi takbir, angkat dia siap-siap, Allahu Akbar. Tu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak, tangan duduk bawah ni jangan angkat lagi. Takbir sahaja tangan pun angkat. Akbar sahaja tangan pun letak dada. Dia gitu. Mazhab Hanafi dah, akad dulu siap-siap, tak takbir lagi, nak akad dulu. Sebab apa? Sebab riwayat hadis rafa'a yadaihi, mengangkat oleh Nabi akan 2 belah tangan Nabi. Akad. Summa kabbara Allahu Akbar. Hadis tu dipakai dalam mazhab Hanafi. Tu bila pula angkat tu pula khilaf ulama. Takbir tu ijma' ulama. Takbir angkat tangan ketika takbir ihram tu ijma' ulama. Angkat tu bila? Ni cerita hok molek lah. Hak duk main gayung kan. Kita duk mencerita hak tu duk gayung. Duduk mulut tak bunyi lagi, duduk main. Dia main apa dah tahu tu nyakit tu. Mana kita mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, tangan duduk bawah dulu. Lepas tu Allah tu tangan pun angkat. Akbar ni sedang molek bubuh dada. Mazhab Hanafi dah angkat dulu siap-siap. Lepas tu Allahu Akbar. Dan angkat dahulu ni sendiri pun ada pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Hak kata sunat angkat tangan terlebih dahulu, kemudian barulah takbir. Tapi itu pandangan yang dhaif. Itu pandangan yang dhaif, bukan pandangan yang muktamad. Kalau kita buka dalam kitab Syairus Salikin, akad tangan dahulu baru takbir. Tapi kalau kita buka dalam kitab Hidayatus Salikin, macam hak tadilah, angkat tangan ketika permulaan takbir. Dalam kitab Bidayatul Hidayah pun sama Imam Ghazali, angkat dahulu, barulah takbir. Itu ada pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i juga. Tapi pandangan muktamadnya dalam mazhab Syafi'i bukan angkat dahulu, mana takbir serta kita angkat tangan. Sunnah mengangkat 2 telapak tangan, atau salah satunya bila sulit untuk mengangkat keduanya. Maknanya kita ni tangan sebelah tu patah ke apa ke, maka kita angkat sebelah je lah. Mana angkat tetap angkat. Kalaulah kata sebelah tangan kita sakit, sebelah tangan kita sakit kita kata, mana sebelah tu je lah, akad setakat boleh lah. Ada orang kan dia kena angin ke, sebelah tu okey, sebelah tu dia lesu sikit sebelah tu, maka akad lah setakat boleh. Akad setakat boleh. Tak boleh akad lah semua sebelah tu, kolek gitu je tangan, angkat boleh je lah. Mana kalau kata sebelah je boleh angkat, sunat angkat juga walaupun sebelah. Jangan pula angkat sebelah jadi macam mana, ikrar tau. Itulah apa ni panggil tu, orang baca ke apa tu, orang baca ke apa tu, tak buat tangan gini, ikrar tau.
Macam macam ikrar je dah. Tangan sebelah ni lesu. Maknanya kalau tak boleh nak angkat kedua belah, angkat sebelah tangan. Angkat tangan tu sunat. Sunat angkat tangan ni walaupun semayang dalam keadaan macam mana sekalipun. Semayang mengiring ke, semayang melentang ke, sunat angkat tangan. Semayang mengiring pun sunat angkat tangan. Semayang melentang pun sunat angkat tangan. Kalau semayang melentang, mudah angkat tangan. Kalau semayang mengiring, mengiring tu nampak ada payah sikit tu sebelah tangan tu. Belah tangan mana? Kita mengiring atas sisi kanan. Jadi mana tangan kanan tu lah. Tangan kanan tu jadi macam tertekanlah sikit. Kita mengiring. Bila mengiring, mana belah tangan kanan kita ni agak macam tindih dengan tubuh lah. Dah angkat tangan. Walaupun mengiring. Kalau melentang mudah. Jangan angkat tangan. Mengiring tu. Jadi mengangkat tangan tu sunat angkat. Angkat tangan. Macam mana tangan tu pula? Tu sunat lain pula. Kemudian angkat tu tinggi mana? Tu sunat lain pula. Ni panggil sunnatun mustaqillah ni. Sunat asing-asing. Sekarang ni sunat angkat tangan. Dalam mazhab Syafi'i kita bila nak angkat bersama dengan permulaan takbir. Sama. Tangan duduk bawah, Allah saja tangan pun angkat. Tu. Hak tu masa angkat. Bila habis angkat, bar tangan pun sampai dada. Pada ni. Jangan Allahu Akbar. Tangan sebab duduk di sini. Akbarnya kemudian. Tu payah tu. Tak nak jadi. Maknanya takbir permulaan angkat tangan. Maknanya habis angkat tangan, beres bar. Tu nak comel gitu. Permulaannya dengan akhirnya biar jadi sedang molek. Takbir, permulaan angkat, bar, habis takbir, sedang molek tangan berdada. Dia kalau jenis was-was tu ada sikitlah kepayahan dia nak buat seumpama tu. Tu sunat lain. Kalau kata Allahu Akbar, jadi maknanya hak diangkat tangan di permulaan takbir boleh sunat. Tapi letak tangan dada ni bukan di hujung takbir, hilang satu sunat. Itu sunat asing-asing tu. Jadi sunat takbir permulaan angkat tangan, dan sunat akhir takbir dengan sedang molek tangan berdada. Tapi kalau tangan duduk sini dah, akbarnya belum, tak ada lah satu sunat. Maknanya di penghujung takbir tu, tangan sudah duduk dada lama dah. Tak mahu gitu. Mana hilang satu sunat. Jadi sunat angkat tangan, kemudian dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan terbuka. Mana terbuka? Bikashfin ay ma'a kashfihima. Makna tangan kedua belah ni terbuka. Dan kita dipanggil sunnatun mustaqillatun. Sunnatun mustaqillatun. Tangan ni maksyuf, tangan terbuka. Kita tengok kitab molek terbuka. Bukan suruh ngokor gitu. Tu kata duk ngokor sini ni memang kalau markah agak kosong bolehlah pahala angkat tu boleh pahala. Angkat dia pula molek ni Allah, boleh pahala angkat permulaan. Angkat di permulaan takbir boleh pahala tu. Maknanya hak lain-lain, hak sunat-sunat lain tu tak ada pakar tak boleh 50 markah berkali. Dah. Angkat tangan ada markah dah, boleh pahala sunat. Angkat pula angkat di permulaan takbir. Diangkat ni sedang molek takbir, dah molek diangkat tangan. Itu satu markah dah. Kemudian ni pula tangan macam mana? Terbuka. Jangan duk ngokok-ngokok pun, terbuka. Bila tertutup, hukumnya makruh. Kalau kita tak buka tangan, hukumnya makruh. Sunat terbuka tangan.
Sunat terbuka tangan. Kemudian tangan terbuka tu pula dan jari-jari sedikit renggang. Sedikit renggang antara satu dengan lainnya. Kemudian jari ni sunat renggang. Jari sunat renggang. Terbuka satu sunat. Renggang satu sunat yang lain pula. Renggang ni dia terjemuh begitu je. Dia dalam hak Arab ni ma'a tafriqi asabi'ihima tafriqan wasata. Itu dalam hak Arab. Serta menceraikan anak jari tafriqan wasata akan sebagai cerai yang pertengahan. Bukan cerai banyak-banyak, cerai sikit je, cerai sedikit sahaja. Cerai sedikit sahaja supaya kita jari ni masih lagi ke hadapan. Tambah kalau ibu jari contohnya jadi jauh, jadi ibu jari ni sudah menghadap ke lain, tambah lah. Nak cerai yang sedikit. Jangan cerai banyak. Cerai banyak dia sudah lari daripada ke arah kiblah. Kita nak ke arah kiblah ni. Mana sekarang ni menghadap kiblah dah tapak tangan kitanya. Kemudian kita nak jari ni masih lagi ke hadapan. Kalau ibu jari ni, ibu jari ni. Jadi ibu jari ni cerai banyak. Ibu jari ni pergi ke mana? Ibu jari ni sudah lari daripada ke hadapan ke arah kiblah. Sudah lari ibu jari ni. Lepas tu cerai yang sedikit. Ini hak mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Adapun mazhab Hambali sunat perapat. Sebab ada riwayat hadis menceritakan Nabi angkat tangan dalam keadaannya rapat. Madmumah, dia dihimpunkan segala jari. Atau ada hadis itu dipakai dalam mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki sunat renggang. Renggang sedikit. Ada ni. Kalau mazhab Hambali rapat. Ada hadis Nabi angkat tangan rapat jari. Ada riwayat belakang ni. Tapi mazhab Syafi'inya hadis hak renggang. Renggang sedikit, jangan renggang banyak. Ni ibu jari jangan lari sangat. Lepas tu hak jenis pasang gini kita tak bicara tu memang tak ada tu. Ni siapa duk jari pasal mana renggang ke tak? Tapi dia renggang ni. Tu apa ni? Hilang mana markah tak ada, markah tak ada. Markah tak ada. Sebab apa? Sebab jari tidak renggang. Kemudian di sisi pandangan Syekh Ramli sunat supaya condong ke hadapan. Kalau pandangan Ibnu Hajar straight. Pandangan Syekh Ramli condong ke hadapan. Imalah condong ke hadapan. Jangan buat straight. Ni straight ni orang panggil. Ada ni. Nak condong ke hadapan. Sunat condong ke hadapan. Lepas tu kalau budi telinga. Gini. Nguruk lagi. Salah horak lagi kan. Dah. Tu kata pegang telinga memang punah. Tak ada. Punah. Angkat tangan boleh pahala sunat. Tapi sunat lain tu punah. Dan kita sunat condong ke hadapan. Mana kalau pegang telinga, dicondong ke belakang. Tu ke belakang. Orang nak ke hadapan, condong ke hadapan. Imalah. Waktu kata pegang telinga ni memang ambil mana tak tahulah. Wallahu a'lam. Tapi hak sunat-sunat ni macam mana sunat-sunat ni? Buka molek-molek, cerai yang sedikit, jangan cerai yang banyak. Lepas tu nak condong pula ke hadapan, nak condong macam mana? Kemudian kita ni hak masalah jari, ketika angkat tangan sunat ceraikan. Ketika kita rokok bubuh tangan atas lutut ni sunat ceraikan sedikit. Ketika kita sujud sunat rapat atas latah. Ketika duduk antara sujud sunat rapat letak atas paha. Dia gitu.
Faham tak ni? Dia ketika kita angkat tangan, sunat cerai. Ketika kita letak tangan di atas kepala lutut masa rokok, sunat cerai. Jangan cerai banyak, cerai yang sedikit. Jangan apa? Cerai sedikit. Adapun ketika kita sujud, buh tangan atas latar, sunat kita perapat. Ketika sujud, buh tangan atas latar, sunat kita perapat. Kemudian ketika duduk antara sujud, bubuh tangan atas peha kita tu, sunat rapat. Ada ketika sunat renggang, ada ketika sunat rapat. Nabi SAW ketika rokok, Nabi ceraikan jari. Adapun ketika Nabi sujud, Nabi rapatkan jari. Kita ni, sallu kama ra'aitumuni usolli. Semayalah sebagaimana kita mengetahui cara Nabi semayang. Hadis menceritakan ketika Nabi rokok, Nabi ceraikan jari. Ketika Nabi sujud, Nabi rapatkan jari. Kemudian ketika duduk antara dua sujud, ketika duduk antara dua sujud ni baru timbul khilaf. Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, sunat perapat. Ketika angkat tangan, sunat cerai. Ketika angkat tangan, sunat cerai. Ketika kita rokok, sunat kita cerai. Kedua belah jari ketika letak tangan atas lutut. Ketika sujud, sunat kita rapatkan jari. Dan kita hadap jari kita kesemuanya ke kiblat. Kesemuanya ke kiblat. Ada ni? Semua ke kiblat. Jangan kita orang lelaki terkadang dia buka dia punya sisi apa? Lambung dia buka. Dia bukalah dia punya siku dia tu. Jangan buka, ni kita buat contoh letak atas latar masa sujud. Jangan bila kita buka siku, jadi tangan tu sudah tidak lagi menghadap kiblat. Dak kita buka siku pun, tangan sunat perapat jari straight menghadap kiblat. Jangan jadi terlari orang panggil. Ni sunat. Kita letak tangan tu pula sunat, kita letak rapat-rapat sungguh. Perut, tapak tangan, perut jari biar kena latar sungguh-sungguh. Jangan buat macam tekuk belalang. Tahu tekuk belalang? Dia buat gitu. Apa buat gitu tu? Latar berabuk pun kali dah. Ada, lah ni pakai sejadah belaka dah. Lah ni mana ada latar berabuk. Sejadah masing-masing kan sekarang ni. Mana bermolek ni, biar perut ni, perut jari kena bumi sungguh-sungguh. Dan kata jari apa? Kita buka siku kalau lelaki, tapi jangan sampai ke lari daripada kiblat. Itu masa sujud. Masa rokok, cerai jari. Masa sujud, rapatkan jari. Ketika duduk antara dua sujud, pandangan muktamadnya, rapatkan jari. Satu pandangan, ketika duduk antara dua sujud, jarinya diceraikan sedikit. Itu pandangan daif. Dia duduk pandangan pula. Hak tangan ketika kita letak atas peha ketika duduk antara sujud. Jadi kita dibicara berkaitan kedudukan tangan. Kalau ketika membaca tasyahud, tangan kanannya macam mana, hak jari angkat tu bila, dia ada halusi dalam kitab. Hak berkaitan kedudukan tangan kita, kedudukan jari kita, kedudukan jari. Jadi masa takbir, kedudukan jarinya adalah cerai yang sedikit. Kemudian dalam kitab ni yang dia tak sebutnya adalah menghadap kiblat. Dia hanya sebut buka, cerai jari, satu laginya menghadap kiblat. Jangan gitu Allah. Ada tak pasang gini? Akak tanya takbir pasang gini. Pasang karate ke apa? Karate kan? Dia karate. Sekarang ni betul lah dia buka, tangan dia buka. Jari dia cerah tapi dia menghadap ke mana? Dia nak menghadap kiblat. Ni dah sebut menghadap kiblat. Kemudian mengangkat tangan ni setinggi bersejajaran dengan dua pundak. Pundak ni apa? Bahu. Apa dia setinggi bersejajaran?
Tinggi mana tangan kita ni? Bersejajaran. Apa bersejajaran? Hazwa, muqabil, membetuli, separah. Kalau kita membetuli bahu, separah bahu. Hak hadis dipakai dalam mazhab Syafi'i, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis Abu Humaid, hadis dari sana Ali karamallahu wajhah, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis yang menceritakan Nabi angkat tangan hazwa mankibaihi, membetuli dua bahu. Hadis membetuli dua telinga pula, hadis Wa'il bin Hijir, hadis Malik bin Huwairith, hadis Barra bin Azib, hadis Anas bin Malik menceritakan Nabi angkat tangan membetuli dua telinga. Itu dua hadis yang berbeza. Hadis dipakai dalam mazhab Syafi'i, hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Abu Humaid, hadis riwayat Sayyidina Ali, Abu Hurairah. Nabi mengangkat tangan membetuli dua bahu, hazwa muqabila mankibaihi, membetuli dua bahu. Adapun membetuli telinga, itu hadis Wa'il bin Hijir, Malik bin Huwairith, Barra bin Azib dan Anas bin Malik. Nabi angkat tangan membetuli telinga. Sekarang hak mazhab Syafi'i kita nak pakai Nabi angkat tangan membetuli dua bahu. Sesat situ hak mazhab Syafi'i. Dua bahu ni macam mana ni? Barulah pergi kepada pandangan Imam Nawawi yang menghimpunkan antara hadis membetuli bahu dengan membetuli telinga. Dia membetuli bahu ni kira kepada hujung jari, membetuli bahu. Membetuli telinga kira pada hujung jari, membetuli telinga. Membetuli bukan sentuh. Macam ada magnet ni. Membetuli bukan sentuh. Sekarang ni hadis membetuli bahu kira kepada hujung jari, membetuli bahu. Hadis membetuli telinga, hujung jari membetuli cuping telinga di atas. Ni membetuli telinga. Pun dia hak pandangan Imam Nawawi, himpun antara hadis membetuli bahu dan hadis membetuli telinga. Ni kita nak baca pengah bawah ni. Ni hak pandangan Imam Nawawi. Hak pandangan Imam Syafi'i mengangkat kedua tangan membetuli dua bahu. Membetuli dua bahu. Ini hak pandangan hak Imam Syafi'i. Hak pandangan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Bihaisu yuhazi atrafu asabihi a'la uzunaihi wa ibhamahu syahmatai uzunaihi wa rahatahu mankibaihi lilittiba wa hazihil kaifiyatu tusannu. Lepas daripada tu muka sebelah bahawa dia cerita berkaitan dengan takbir ihram berserta dengan maknanya angkat tangan berserta dengan permulaan takbir, letak tangan berserta dengan selesai takbir. Itu hak di muka surat sebelah tu. Di muka surat 119 atas tu lah. Angkat tangan bila ni? Serta takbir, dengan bahawa kita angkat berserta dengan Allahu Akbar. Kita selesai angkat bersama-sama dengan selesai takbir. Bukan angkat dahulu. Angkat dahulu tu mazhab Hanafi. Dengan ni hak pandangan hak Imam Nawawi himpun antara dua hadis. Hak pandangan mazhab Imam Syafi'inya membetuli dua bahu. Membetuli dua bahu. Macam mana membetuli dua bahu? Bihaisu, dengan sekira-kira itu taswir dipanggil, gambaran. Macam mana kau cara membetuli bahu? Tapi gambaran ni pandangan Imam Nawawi. Dengan cara membetuli dua pundak ni. Dua pundak ni dua bahu lah. Terjemah tu bahu, jangan pakai terjemah tak erti pula kan. Ke erti bahasa Indonesia? Tak erti bahasa Indonesia pun tak apa, erti bahasa Arab. Mankib apa? Bahu.
Tu mankibaihi, dua bahunya. Kalau kita yang Arab. Kalau ambil terjemah Indonesia ni, dua punduk apa benda pula. Dua bahu. Mana cara kata angkat tangan setinggi bersejajaran dengan dua punduk dua bahu ni? Dengan cara hujung jari sejajar pucuk telinga. Pucuk, mana apa pucuk ni? Ni hak hujung pucuk dah hujung dah. Jadi hujung jari sejajar pucuk telinga. Sejajar. Apa sejajar? Setentang. Setentang. Ini hak Arab dia. Bihaisu yuhazi. Hazwa. Sejajar, setentang. Kita comel-comel sangat cerita. Yang kita pergi amal lari tu ambil mana lah. Akhirnya sejajar. Hujung jari sejajar pucuk telinga. Ambil hujung jari pegang. Pegang sejajar. Bukan semua pegang, sejajar, seiring. Pucuk telinga. Dua jari, dua ibu jari. Ibu jari sejajar dengan apa ni? Petil, putih daun telinga. Ni dua ibu jari sejajar dengan syahmatai uzunaihi. Dua cuping telinga di bawah. Ni sejajar, bukan segi pegang, sejajar. Berapa kali nak guna ayat? Satu lagi. Dan telapak tangan sejajar dengan dua punduk, dengan dua bahu. Jadi sejajar di sini tiga. Hujung jari sejajar dengan cuping telinga atas. Ibu jari sejajar dengan cuping telinga bawah. Tapak tangan sejajar dengan bahu. Kalau sejajar dengan makna sentuh, sentuhlah ketiga-tiga tu. Jari ni pegang hak cuping telinga atas. Ibu jari pegang hak cuping telinga bawah. Tapak ni pegang di bahu pula. Dah. Sejajar tiga ni, tiga sejajar. Mana? Hujung jari dengan cuping telinga atas. Ibu jari sejajar dengan cuping telinga bawah ni. Tapak tangan sejajar dengan bahu. Kenapa tinggal bahu? Kenapa dia gomol telinga je? Itu kata salah sangat-sangat. Bukan. Jangan lupa, kita mazhab Syafi'i, dalil dalam mazhab Syafi'i adalah membetuli dua bahu. Tak ada cerita telinga. Timbul telinga ni Imam Nawawi ni. Hak pandang Imam Syafi'i membetuli bahu. Ada ni. Membetuli bahu. Hak tu hak pandangan Imam Syafi'i sendiri. Membetuli bahu. Tak ada pun cerita hak berkaitan dengan telinga. Tidak ada. Tidak ada cerita hak berkaitan dengan telinga. Hak pandangan hak Imam Syafi'i kita. Hak pandangan Imam Syafi'i. Ini sambil terjemah dah kitab bagi Imam Syafi'i kita. Dan adalah mengangkat dua tangan pada tiga tempat. Jadi cerita tiga tempat aja. Takbiratul ihram, untuk rokok, iktidal, membetuli dua bahu. Itu dalam kitab bagi Imam Syafi'i. Tidak ada cerita bab telinga. Kemudian dalam kitab juga, dan jika adalah pada orang yang sembahyang kecacatan yang mampu sertanya, sama ada mengangkat kedua tangan tidak sampai dua bahu, atau mengangkat lebih daripada dua bahu dan tidak mampu mengangkat kedua tangan membetuli dua bahu. Maknanya bicara dalam mazhab Syafi'i dua bahu, tidak ada telinga. Orang ni cacat. Dia kalau angkat, kalau nak angkat tak sampai dua bahu, rendah sangat. Atau kalau nak angkat lebih, dia akan lebih daripada dua bahu. Dia tak boleh nak angkat membetuli dua bahu, tak boleh. Ni. Nescaya mengangkat akan kedua tangan lebih daripada kedua bahu. Ni kalau ada cacat dalam ni hak dan kitab bagi Imam Syafi'i. Dia ada masalah nak angkat ni. Nak angkat membetuli bahu tak boleh. Sama ada dia hanya boleh angkat rendah, ataupun dia boleh angkat tapi kena tinggi.
Dua bahu tak boleh. Maka Imam Syafi'i mengatakan angkat biar tinggi melebihi dua bahu. Bagi orang yang ada kecacatan dengan bahu yang nak angkat membetuli bahu tak boleh. Sama ada direndahkan boleh, ataupun dilebihkan daripada bahu boleh. Maka angkat lebih daripada dua bahu. Makna pandangan Imam Syafi'i, bahu saya tidak ada telinga. Hak timbul telinga ni pandangan Imam Nawawi. Hujung jari membetuli telinga di atas, ibu jari membetuli telinga di bawah, tapak tangan membetuli bahu. Dan waktu yang kita nak kena jaga. Sebab apa? Dalam mazhab Syafi'i adalah membetuli bahu. Kana Nabi SAW iza rafa'a yadaihi hazwa mankibahi iza ftataha salat. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya membetuli dua bahu apabila takbir memulai sembahyang. Ini dah kitab Sabila. Ini saya baca cerekah lah. Dan sunat baginya tentang takbiratul ihram mengangkat kedua tapak tangan juga beserta permulaan takbir. Permulaan takbir. Bukan angkat dulu. Hingga berbetulan dua bahunya. Hingga berbetulan bahu, barulah pergi kepada hak tadi. Jari membetul telinga dan tapak membetul bahu. Dan sunat membuka dua tangan dan menghunjurkan segala jarinya. Buka dua tangan, jari ni straight molek. Dan merenggangkan dia dengan pertengahan, genggang sedikit. Padahal menghadapkan perut dua tapak tangan dan perut jari ke arah kiblat. Ni ke arah kiblat. Ni kita Sabila. Terang dia. Mengangkat, membetuli dua bahu, barulah pergi kepada macam manakah membetuli dua bahu. Hak macam mana taswir ni adalah pandangan Imam Nawawi. Mana? Hujung jari membetuli cuping telinga di atas, ibu jari membetuli cuping telinga di bawah, tapak tangan membetuli bahu. Mana kalau tinggi sangat hilang bahu, kalau rendah sangat hilang telinga. Tapi rendah sangat ni lah hak pandangan Imam Syafi'i membetuli bahu. Tapi pandangan Imam Nawawinya dia angkat sedikit, jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Makna apa? Dua hadis, himpun dua hadis. Kan kita bicara terdahulukan himpun dua hadis. Satu hadisnya qabliyah subuh baca kuliah dan qul huwallah. Satu hadisnya alam nasyrah, alam tarakai. Kemudian himpun. Rakaat pertama lepas Fatihah baca alam nasyrah dan kuliah. Rakaat kedua lepas Fatihah baca alam tarakai dan qul huwallah. Himpun. Himpun ni di antara pandangan Imam Nawawi. Adapun pandangan mazhab Hanbali tak terima. Pilih antara dua. Hadis kata membetuli telinga lah. Hadis kata membetuli bahu lah. Jangan duduk main. Apa? Panggil tak tahu tengah tepi ni. Itu pandangan mazhab Hanbali. Mana pilih antara dua, kau anda lah. Nak membetuli telinga pun tak apa, ada hadis. Nak membetuli bahu pun tak apa, ada hadis. Tapi kebanyakan orang mazhab Hanbali membetuli bahu. Adapun mazhab Hanafi ada dua hadis tu, membetuli telinga, membetuli bahu. Orang lelaki membetuli telinga, orang perempuan membetuli bahu. Itu mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i tak? Sama je, lelaki perempuan sama je. Tapi apa maksud membetuli bahu? Kalau dalam mazhab Syafi'i, kena angkat tinggi sikit. Membetuli bahu ni bahagian tapak. Kata kenapa tinggi? Biarlah jari membetuli telinga. Sebab apa? Dah hadis. Hak Nabi, sahabat cerita Nabi membetuli telinga pula tu. Nak himpun dua hadis. Mana kalau tinggi sangat tidak beramal dengan hadis membetuli bahu. Kalau rendah sangat tidak beramal dengan hadis membetuli telinga. Pertengahan. Kena tak tu? Ya ke tak? Sekarang ni tinggi membetuli telinga. Dah. Bahu tak ada lah. Ni kalau rendah tak ada telinga. Nabi tengok. Boleh? Boleh. Jari membetuli telinga, tapak membetuli bahu. Kata nak baca dua kitab. Dah lah. Dua kitab dah ni je. Dua kitab Fathul Mu'in lah. Ni dua kitab dengan Minhaj. Dan kita ni nak baca tiga lah. Minhaj, Fathul Mu'in, hak bab angkat tangan.
Lepas tu balik pada Fathul Mu'in cerita bab qabliyah subuh. Jadi cerita hak masalah angkat tangan sahaja. Jangan. Saya ngaji, tunggu tak ajar pun suruh pegang telinga. Tak ada. Cuma nak ingat baik, kita ni bermazhab Syafi'i. Hadisnya adalah membetuli bahu. Hadis membetuli bahu. Angkat tu ada khilaf lah pulaknya. Angkat tu bila apa semua. Letak tangan pula khilaf pula. Kalau mazhab Maliki tak letak, lepas teguh. Dia macam orang Syiah. Kalau mazhab Hambali dia letak ni. Mazhab Hambali letak di bawah daripada tempat sembelih ni, atas ni. Mazhab Syafi'i kita ni letak atas daripada pusat. Mazhab Hanafi letak bawah daripada pusat. Empat mazhab, empat cara. Kemudian keempat-empat cara ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam belaka. Nabilah. Gimana? Atau bab letak tangan pula. Itu panggil sunat hai'ah di dalam sembahyang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.